Selamat sejahtera, saya Dewa Kumar, anak lelaki Pani Selvom dan nombor matrik saya adalah 06DKA19F1166. Saya di sini untuk membentangkan tentang final year projek kami iaitu Sink Wastewater Filter. Tujuan projek ini adalah untuk mencipta produk yang inovatif dan berguna untuk pengguna seperti kedai, restoran dan warung-warung kecil. Projek kami berfungsi untuk menapis air sisa dan menyerap sisa minyak yang dibebaskan dari sinki. Hal ini demikian kerana kita dapat mengekalkan kebersihan air longkang tanpa bahan-bahan sisa dan minyak masakan. Seterusnya, penyata masalah projek kami adalah pengurusan air yang tidak terkawal terutamanya kepada pengguna domestik. Yang kedua, pelepasan air sisa domestik yang tidak dirawat boleh mengakibatkan pencemaran. Kumpulan yang disasarkan. Penapis air kita ditujukan terutama kepada pengguna domestik. Ya, kerana penapis yang kami bina adalah kecil tapi berkesan sehingga sesuai untuk sinki rumah terutamanya ke sinki dapur. Yang keempat, objektif projek kami. Selanjutnya, objektif projek kami iaitu menghasilkan wastewater filter untuk menguruskan air sisa kepada pengguna domestik. Yang kedua, menghasilkan wastewater filter yang dapat mengurangkan risiko pencemaran hasil daripada air sisa domestik. Yang ketiga, melaksanakan uji kaji total suspended solid, pH value dan turbidity untuk melihat perbezaan kualiti air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Anwar. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Yang pertama, metodologi adalah kaedah yang digunakan untuk menerangkan proses dan prosedur pelaksanaan bahan projek. Seterusnya, ia untuk memastikan sesuatu projek dilaksanakan mengikut syarat-syarat yang dikehendaki dari permulaan projek yang dirancang sehingga pelaksanaan projek siap sepenuhnya. Yang terakhir, kaedah ini amat penting bagi memastikan penghasilan sesuatu projek agar dapat berfungsi dengan baik. Reka bentuk produk. Ini adalah reka bentuk produk kami. Kami menggunakan silinder untuk memasukkan penapis-penapis seperti arang, pasir dan agregat. Ia dapat berfungsi untuk menapis sisa-sisa basuhan yang terdapat daripada sisa basuhan. Proses menghasilkan penapis air sinki. Yang pertama, mencari bahan untuk membuat sisa air sinki. Yang kedua, merujuk pada plan untuk membuat model. Yang ketiga, hantar bahan-bahan kepada kilang engineering untuk memulakan proses welding. Seterusnya, membeli barang untuk memulakan proses menapis seperti arang dan pad penyerap minyak. Memasang dan membentukkan produk. Selepas itu mengkaji produk dan akhir sekali produk berfungsi dengan baik kerana produk dapat menapis sisa-sisa air sinki dan minyak. Kaedah dan fungsi penapis air sinki. Yang pertama, penapis sisa air sinki diletakkan di dalam saluran paip sinki. Yang kedua, minyak daripada basuhan akan diserap oleh penapis ini kerana terdapat pad penyerapan minyak di dalamnya. Yang ketiga, sisa-sisa makanan daripada basuhan tersebut tidak akan tersumbat di penapis tersebut kerana terletaknya perangkap botol di depan penapis sisa air ini. Yang keempat, penapis ini dapat menapis sisa basuhan kerana terdapat beberapa jenis batu yang berfungsi sebagai penapis seperti arang dan agregat. Ini adalah pengurusan projek kami. Cover sinki wastewater filter, pad penyerapan minyak. Ia digunakan untuk merangkap minyak di dalam sisa basuhan. Selepas itu, jaring penapis. Ia membuat lapisan antara arang dan pasir. Penyambung. Berfungsi untuk menyambungkan sinki wastewater filter dengan saluran paip.
Selamat sejahtera kepada panel yang saya hormati. Nama saya Tibian Ananda Laki Silva Kumar dan nombor metrik saya adalah 06DKA19F1145. Saya di sini adalah untuk memberi penjelasan tentang produk yang kami buat, iaitu Sink Wastewater Filter. Saya akan menjelaskan tentang keberkesaan filter kami dengan menguji dengan ujian-ujian makmal, iaitu pH value test, turbidity test dan juga total suspended solid test. Test-test ini telah dilakukan oleh kami dan saya akan memberi penjelasan tentang pH value test dan juga turbidity test. Seperti panel yang nampak belakang saya, ini adalah slide untuk menunjukkan sedikit penjelasan tentang apa itu pH value test dan juga cara-cara untuk mengujinya. pH value test ini adalah satu ujian yang dilakukan di makmal untuk mengetahui kadar pH, kadar nilai pH sesebuah cecair. Dan dalam ujian ini kami telah menyediakan air sisa kami untuk mengujinya. Ada 3 cara untuk menguji pH value, nilai pH, iaitu menggunakan pH meter, litmus paper dan juga kalorimeter. Dalam ujian ini kami telah menggunakan pH meter untuk menguji kadar pH air sisa kami. Ini adalah tabulation of data. Sini ada water, wastewater with filter dan wastewater without filter. Wastewater with filter adalah air sisa yang diuji selepas air sisa itu dimasukkan dalam filter kami. Dan wastewater without filter adalah air sisa yang diuji sebelum dimasukkan dalam filter. Water itu nilai water itu almost kepada 7, iaitu neutral, dan kita hendak membuat satu comparison untuk wastewater with filter dan wastewater without filter. Wastewater without filter menunjukkan acidity yang banyak dengan mempunyai average dia 5. Puratanya adalah 5.2 nilai pH, dan nilai purata wastewater with filter adalah 5.77. Dengan ini kami dapat membuat satu konklusi bahawa dengan menggunakan filter kami, kita dapat mengurangkan air sisa itu tidak berasid. Kita dapat kurang acidity ke air tersebut, air sisa tersebut. Dan konklusinya daripada ujian pH value, ujian pH test ini adalah kami dapat mengurangkan acidity air sisa yang akan digunakan, yang akan dimasukkan dalam filter ini. Oleh itu, dengan menggunakan filter kami dapat mengurangkan acidity air sisa yang akan dikeluarkan daripada air sisa domestik ini. Turbidity test. Turbidity test ini adalah ujian yang menunjukkan kebersihan air. Kebersihan air ini dapat dilihat dengan mata kita, dan kita dapat tahu betapa kekacingnya air tersebut. Turbidity test ini akan mempunyai zarah-zarah yang kurang yang bersaiz kecil, yang berkurang daripada 0.2 mm. Turbidity test ini sama seperti total suspended solid, tetapi total suspended solid ini merangkap 0.2 mm zarah yang atau lebihnya, bersaiz besar. Tetapi turbidity test ini menunjukkan zarah-zarah yang bersaiz kurang daripada 0.2 mm. Tabulation data ini menunjukkan air sisa yang menggunakan filter dan air sisa yang tidak menggunakan filter. Kita dapat tahu bahawa air sisa yang menggunakan filter mempunyai turbidity value yang kurang
daripada air sisa yang tidak menggunakan filter. Dan dengan ini kita dapat tahu bahawa filter kami boleh mengurangkan zarah-zarah kecil yang dapat mengurangkan zarah-zarah kecil atau kekotoran yang terdapat dalam air tersebut. Kita tidak dapat kurangkan sampai dia menjadi nilainya 1 kerana dia mempunyai proses yang banyak. Tetapi dengan mengurangkan stability value ini, kami dapat tahu bahawa filter kami boleh mengurangkan kekaciran yang terdapat dalam kekotoran yang terdapat dalam air sisa itu dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih.